Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk PDPR kita hari ini, saya akan terangkanlah berkenaan dengan tajuk reka bentuk. Okey, untuk minggu lepas kita dah buat soalan sebuah soalan dalam Google Form. So, hari ini saya buat penerangan lah berkenaan dengan reka bentuk industri. Okey, apa yang korang faham berkenaan dengan tajuk reka bentuk industri? Reka bentuk industri ini adalah kita boleh dikaitkan dengan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Okey, dia lebih kepada penyelesaian masalah. Apa untuk apa? Kepada untuk apa? Fungsi dia. Fungsi. So benda ni lah yang dipersoalkan untuk reka bentuk industri ni. Ini yang dia nak bagi tahu korang lah. Apa bahan dia? Untuk siapa benda ni? Fungsi dia untuk siapa pula kan? Fungsi dia macam mana? Alright. Kita tengok sini adalah yang dia bagi tahu, bina reka bentuk industri merupakan disiplin murid bergabungkan teknologi dan kreativiti penghasilan sesuatu produk. Penekanan bina ini adalah menghasilkan produk yang berfungsi dan nilai estetika. Okey, apa yang dimaksudkan nilai estetika? Okey, nilai estetika adalah maksud keunikan ataupun kecantikan, kreativiti sesuatu produk. Maksudnya dia bukan hasilkan satu produk hanya untuk fungsi semata-mata, tetapi dia titikkan berat pada nilai estetika tu. Okey. So kita masuk yang seterusnya. Okey. Kita kecil sikit mata pen ni. Okey. Reka bentuk industri. Reka bentuk industri, reka bentuk industri kita tengok. Reka bentuk industri adalah proses yang menekankan kreativiti dalam mencipta dan mereka bentuk suatu produk untuk tujuan utilitarian dan memudahkan kehidupan manusia. Okey, fungsi utama dia adalah dia nak bagi kesenangan pada manusia lah. Okey, cuba kita tengok. Untuk apa, sekarang ni macam-macam bentuk mouse kan. Okay, so saya pergi ke bentuk mouse sekejap. Alright. Cuba kawan tengok mouse kan. Mouse selalunya bentuk dia lebih kepada macam ni. Alright, sorry kita tukar pada pensel. Alright. High pensel warna biru pula. Okay, kita tengok mouse Mouse di komputer kan, selalunya dia bentuk dia macam ni. Dia lebih kepada macam ni lah. Okay, so guna digital ni kan, dia macam masalah sikit lah kita nak melukis ni. Okay, sini ada wire dia. Alright, sini untuk dia tekan dia. Okay, so lebih kurang macam ni lah. Ni mouse dia punya untuk komputer. Kita tengok sini di atas ni dia ada dia punya yang untuk tu kan.
roller atas. Okey, ni ada roller atas ni. Okey. So, ini fungsi dia. Fungsi dia untuk apa? Untuk menggerakkan mouse dalam komputer kita lah, dalam PC kita lah. Okey, jadi sekarang ni dia hanya menekankan pada fungsi saja dulu. Okey, menekankan pada fungsi saja. Sekarang ni kita nak benda ni, kita nak createkan benda ni biar lebih kepada unik, kreatif. Lepas tu lebih kepada keselesaan. Keselesaan pengguna. So macam mana kita nak buat? Okey, kita pun olahlah dia. Okey, kita padam yang ni dulu. Alright. Okey. So kita pun adalah insentif baru, kita ubah benda dia. Kita ubah, okey, yang ni saya nak ubah sikit. Right, saya nak buat bentuk macam ni. Okey, saya nak buat macam ni. Okey. Sini button dia. Button dia kita nak buat petak. Okey. Sini saya nak letak, okey, dia macam ni kan. Alright. Okey. Okey, sini saya nak letak dia punya button dia. Sini pun saya nak letak button untuk ibu jari. Gitu. Okey. So sekarang ni mouse ni sudah ada orang kata apa? Sudah ada keunikan dia. Maksudnya dia dah fungsi tadi dia menekan kepada fungsi tadi sudah diubah kepada kesenian, estetika dia. So kalau kita tengok ada mouse yang saya buat ni, mouse ni kita boleh katakan dia ni mengikut kedudukan tangan. Okey. Dia boleh buat kedudukan tangan lah. Tangan kita. Okey, saya lukis tangan pula. Macam mana tengok lukis tangan kan? Alright. So kedudukan tangan dia macam mana? Okey, sini ada ibu jari. Alright. Ibu jari pula, jari telunjuk. So sini adalah fungsi dia ada di ibu jari. Okey. Tangan kat situ. Okey, dua jari kita akan guna. Alright. So yang ni tangan seterusnya. Gitu. So korang boleh tengok lah kedudukan dia. So sini ada button. So sini ada button. Okey, ada button sini. Sini ada button. Jadi dia boleh tekan, digunakan ibu jari. Satu lagi button. Okey, ni satu lagi button. Okey. Macam tu. Ini yang dikatakan bukan sekadar fungsi dan dia lebih kepada keselesaan kepada pengguna. Alright. So kita pergi ke seterusnya lah. Seterusnya yang tadi. Alright. Ini. Reka bentuk industri menawarkan peluang kerjaya yang luas. Yang luas selari dengan reka dasar industri kreatif negara. Kerjaya dalam bidang ini merangkumi pelbagai disiplin dan berbeza, merangkumi termasuk menghasilkan produk pengguna paling asas sehingga kepada produk teknologi tinggi. Reka bentuk industri berkembang mengikut perkembangan pasaran dan pengguna. Okey, kita tengok sini perbandingan antara kaedah tradisional dengan penggunaan teknologi. Okey, so zaman dulu punya ni, tengok periuk
dapur kayu apa semua. Jadi apa perasaan kita? Kan, mak kita nak masak menyusahkan. Memang zaman dulu memang macam ni. Saya pernah pun pernah merasai lah pengalaman ni. Masak dengan api kayu. Sebab dulu mana ada gas. Ada gas pun mahal. Okey. So ini penyapu daripada lidi. Sekarang ni pun ada lagi. Lidi kan selalunya akan guna lidi kelapa ataupun kelapa sawit lah. Kan untuk buat sapu. Okey, so sekarang ni ada perubahan kita dah gunakan dah tengok. Dah guna dapur elektrik. Kita guna dia punya periuk keluli. Yang tahan panas, yang sesuai, kan. So sekarang ni pun kita dah tak pakai dah vacuum yang tolak sendiri ni. Kita dah guna robot. Dah famous sekarang ni robot ni. Dia bekerja sendiri. Okey, kita tinggal je dia dah sapu pusing satu rumah sampai licin. Dia cari je celah-celah mana pun dia masuk. Benda ni. Yang ni sekarang ni harga dia tak silap saya dalam 1,500 lah paling murah, tak silap saya. 1,500 lebih kurang lah, kan. So nak membazir, baik kita sapu sendiri je lah, kan. Okey, seterusnya kita pergi ke bab seterusnya, iaitu tajuk seterusnya itu perekaan bentuk produk. Perekaan bermaksud menentukan objek, reka bentuk produk, mengetahui maklumat tentang produk sedia ada seperti sejarah, revolusi. Okey. Pereka bentuk produk ni dia ni tu yang saya kata tadi. Benda dah ada. Tapi dia ni perempuan ni, dia ni mengolah benda yang ada. Maksudnya dia lebih kepada keselesaan lagi. Itu yang dia akan buat, mempunyai pengetahuan, kemahiran dalam lukisan. Ini perlulah. Ini perlu untuk rupanya pereka bentuk produk. Merancang kaedah susunan atau proses penghasilan produk awal hingga akhir. Okey. Seterusnya, pereka bentuk perabot. Mengetahui penelitian konsep reka bentuk perabot yang hendak dihasilkan, memastikan penghasilan perabot memenuhi cita rasa pengguna. Okey. Okey, jelas kat sini kan. Pereka bentuk perabot ni. So contohnya dia letak sini kursi. Kursi ni bukan semena-mena kursi. So macam-macam bentuk kursi yang kita perlu buat. Tak silap saya tahun lepas kita dah buat satu kursi memenuhi ciri-ciri pengguna. Tetapi faham kan? Kita belum sampai lagi. Belum sampai ke tahap ni. Tahap pereka bentuk. Pereka bentuk perabot ni kita tidak boleh copy orang lain punya. Kita tak boleh copy orang lain punya. Kita kena buat design kita sendiri. Kita kena cari color kita sendiri. Macam mana fungsi dia, kita kena buat kajian. Okey, seterusnya adalah pereka bentuk automotif. Automotif ni kita tahulah berkenaan dengan kenderaan. Okey, pembangunan model prototipe kenderaan untuk tutunan fizikal. Okey, so kita boleh design lah macam mana. Contohnya sebelah ni lah. Kita tengok. Okey, menghasilkan prototipe kenderaan bertujuan untuk menguji dan mempromosi pasaran. Okey, untuk sebelum ni, kereta-kereta yang kita tengok, kereta keluar, kereta baru kan. So sebelum ni dia akan buat prototipe dulu. Dia akan buat dengan tanah liat dulu apa semua, design, dia tengok bentuk tu, fungsi dia sesuai tak dengan zaman sekarang. So dia kena ikut zaman sekarang juga. Dia tak boleh main buat-buat je. Dia kena ikut peredaran masa. Okey. So seterusnya mengetahui tentang teknologi automotif. Teknologi ni penting lah. Sekarang ni teknologi kita dah orang kata bersaing dengan China lah. Bukan bersaing dengan China. Maksudnya kita dah ambil
teknologi daripada China untuk ke kenderaan kita. Kita boleh tengok kenderaan terbaru sekarang ni Arus kan. Arus lah. So kita guna teknologi China sekarang ni. Alright. Mempunyai plan untuk menghasilkan produk otomotif. Okey, ini plan. Plan maksudnya lakaran asal lah. Lakaran perlu ada untuk memastikan lakaran kita tu sesuai, cantik. Gitu. Alright. So seterusnya konsep produk dalam reka bentuk industri dan kepelbagaian model produk. Konsep produk dia ada 3: mudah alih, ergonomik dan mesra alam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ergonomik? Sekejap lagi kita tengok. Okey, konsep mudah alih. Konsep mudah alih ini ialah keupayaan suatu produk untuk membawa ke mana-mana. Zaman dulu telefon memang besar. Ini telefon dah baru ni. Ini dah baru dah. Dulu besar. Kena pikul latar belakang. Okey, maksudnya dulu phone dia kena gantung latar belakang macam kita zaman cerita perang-perang dulu kan. Itu telefon dulu. So dia ada perubahan lah. Dia ada perubahan untuk telefon ni. Sekarang ni cuba tengok. Yang ni zaman dulu saya pernah guna, yang ni pernah guna daripada sini hinggalah sampai sekarang ni. Ni. Dia perubahan yang mana telefon tu diolah untuk keselesaan pengguna. Dan teknologi. Yang penting teknologi lah. So sekarang ni kita guna yang touchscreen. Macam-macam ada benda ni. Kita tak perlu dah bawa handphone ni. Kadang-kadang kita bawa laptop kan. Kena bawa laptop lagi sebab nak surf internet. So sekarang ni tak perlu dah. Kita dah ada phone. Semua dalam phone kita ni semua ada. Itu sebabnya. Seterusnya. Konsep ergonomi. Konsep ergonomi berkaitan dengan anatomi manusia dan persekitaran. Masuk kat sini adalah manusia dengan alam sekitar ini perlu ada. Maksudnya manusia ni selalunya dia nak kesenangan dia. Dia nak keselesaan. Dia nak lebih kepada kata macam kita lah kan. Macam kita, apa-apa yang kita nak buat mesti nak benda tu senang dan sesuai untuk kita kan. Cuba kita tengok yang pertama ni, gambar yang pertama ni. Gambar ni. Ni kursi roda sekarang ni untuk orang OKU kan. Untuk OKU, untuk dia punya atlet kan, atlet yang OKU punya. So dia adalah macam mana kedudukan dia. Kedudukan kursi dia, kita tengok kursi dia yang fleksibel macam ni, tepat kaki, penggunaan tayar, keselesaan. Yang kedua pula adalah ni adalah tempat orang main gym ni. Dia akan letak kedudukan lutut. Macam mana kedudukan lutut kita sesuai, selesa. Yang kedua seterusnya ni ialah kamera ni. Kamera video cam ni. Ni screen. Sini ada mata kita. Ni mata kita kat sini. Mata kita sini akan tengok straight daripada sini. Maksudnya tak adalah screen ni dekat belakang ke, screen ni tak ada ke kan. So dia buat ni untuk keselesaan. Alright. Ni dia punya tilam katil sesuai untuk kedudukan kita dan tulang-tulang kita. Ni pembuka botol lah, tengok. Ni mouse yang saya kata tadi kan, mouse. Ikut kesesuaian tangan. So tak penat lah untuk kita pegang. Ini untuk orang kayu kan. Bila dah patah kaki dia akan pakai lah benda ni. So macam mana kedudukan dia. Basikal.
kedudukan dia. Tengok. Dan ni topping untuk selalunya ada orang buat macam-macam lah. Untuk angkasawan pada macam ni kan. So untuk keselesaan boleh berpusing. Cermin ni kita boleh tengok mengikut saiz mata kita lah. Boleh pusing kepala, kedudukan ni kita boleh tengok 180 darjah. Macam tu. Alright, seterusnya kita pergi ke konsep mesra alam. Konsep mesra alam senang saja, iaitu dia melibatkan proses pembuatan, penggunaan, pelupusan produk yang menjaskan. Proses mesra alam ni lebih kepada dia kita semula lah barang. Lebih pada kita semula, dan dia akan cari insentif lain untuk menggantikan bahan daripada kompresi yang lebih tahan, ringan, seperti kaca. Okey, maksudnya dia cari produk-produk macam tu bekas ni. Produk ni kan. Produk ni kita tengok sekarang ni kita guna polystyrene kan. Polystyrene jika kita dah buang, dia tak lupus. Dia tak lupus polystyrene ni. Dia ada kat situ je plastik tu. Sekarang ni dia akan gunakan dengan ubi kayu. Dia akan guna ubi kayu ataupun dia akan guna kertas. Masih menggantikan lah. So bila dia hujan ke apa ke kan, dia kena cahaya matahari, kena hujan. So benda ni lama-lama makin reput. Kiranya alam semesta jadi kita tu dah tak ada lah dengan bahan-bahan macam ni. Okay. Okay, seterusnya model produk, maksudnya proses. Okay, ni model dia. Okay, kita sebelum apa-apa kita memang kena hasilkan model lah. Okay, model produk. Lepas tu dia lebih kepada model ergonomik dan model prototype. Okey, ni model ergonomik. Tengok beberapa kunci dengan projek ergonomik. Ini sekarang punya. So bila dah dikonsepkan dengan ergonomik macam ni. Okey, ini adalah model prototype. Prototype untuk test keupayaan sesuatu kenderaan lah. Okey, sesuai tak dengan reka bentuk dia kan, macam mana pergerakan angin, ketinggian dia kan, ketahanan dia. So ini adalah model prototype. Okey, saya rasa setakat tu saja untuk penerangan berkenaan dengan reka bentuk industri. Okey, so nanti kita akan teruskan dengan bab lain lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.